Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Pada hari ini kita akan belajar geografi tingkatan 3 bab 8 iaitu tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Baik, apakah yang akan anda pelajari selepas dalam topik ini? Dalam topik ini jadi pelajar akan belajar tentang tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di mana? Di gurun panas, hutan monsun tropika, hutan daun luruh sederhana dan hutan konifer. Jadi kita ada 4. Kemudian pelajar boleh menjelaskan melalui contoh ciri tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar. Dan akhir sekali pelajar boleh merumuskan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Baik, kita teruskan. Di sini ada peta dunia tentang taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di dunia, iaitu tumbuhan di hutan konifer, hutan daun luruh sederhana, hutan monsun tropika dan juga gurun panas. Jadi ini adalah rangkumannya. Kita akan lihat setiap taburan di dunia. Kita akan lihat pada setiap tumbuh-tumbuhan. Baik, kita pergi kepada 8.1 iaitu tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Kita mulakan dengan gurun panas. Okey, jadi kawasan gurun panas ni dia meliputi ada gurun Thar, gurun Arab, gurun Iran, gurun Mojave, gurun Sahara, gurun Atacama dan gurun besar Australia. Jadi kita akan kaji ataupun kita akan lihat ada 7 gurun. Okey, jadi apa ciri-ciri tumbuhan semula jadi yang ada terdapat di gurun panas? Yang pertamanya ialah tumbuhannya ialah tumbuhan yang tahan pada cuaca panas lah semestinya, kerana kawasan gurun kita sedia maklum kawasan ini sangat panas. Kemudian pokok jenis xerophyt sahaja yang boleh hidup di kawasan ini. Jadi apa maksud xerophyt? Xerophyt ini ialah tumbuhan yang dapat hidup ataupun tumbuh di persekitaran yang kering. Yang kering ni macam di padang pasir ni lah. Dan tumbuh secara jarang-jarang. Ini ciri-ciri tumbuhan dia. Dan kita boleh berikan contoh tumbuhan yang memang kita dah tahu sebelum ini ialah cactus. Dan kita boleh beri juga prickly pears dan semak samun berduri. Rumput esparto dan juga pokok akasia bantut. Okey. Jadi ini adalah contoh. Jadi mungkin pelajar boleh ingat maksimum 3 lah. Boleh tolong ingatkan dalam 3 untuk berikan contoh. Sekurang-kurangnya pelajar dapat mengetahui 3 jenis tumbuhan yang terdapat di gurun panas. Dan apa lagi ciri tumbuhan yang terdapat di gurun panas? Dia mempunyai akar yang panjang, yang menjalar ke dalam tanah ataupun dia merebak di permukaan bumi. Untuk apa? Okey, untuk mencari air. Itu tujuan dia. So, tumbuhan yang hidup di padang pasir ni semestinya dia mempunyai akar yang panjang. Dia boleh menjalar ke dalam tanah ataupun kalau dia di permukaan bumi dia akan merebak mencari air. Okey. Ia juga mempunyai daun berkilat, liat dan berbulu. Ini memang bertujuan untuk mengelakkan kehilangan kelembapan. Jadi macam kita lihat contohnya, sini ada gambar cactus, sini gambar prickly pears dan juga rumput esparto. Baik, mari kita lihat kedudukan kawasan gurun panas dalam peta dunia. Kalau kita lihat di sini ada gurun Mojave, kemudian gurun Sahara, gurun Iran. Ini semua ada 4 gurun yang berhampiran semua. Gurun Arab, gurun Thar, kemudian kita ada gurun Atacama di bawah ni, kemudian gurun Kalahari dan ada gurun besar Australia di sini. Jadi kita ada 8 gurun di sini. Jadi cikgu galakkan para pelajar untuk melihat sendiri, mencari maklumat ataupun mempunyai pengetahuan inquiry sendiri
untuk mencari maklumat dalam Google ataupun di Google Map di manakah ini tugasan yang cikgu ingin berikan kepada para pelajar, di manakah kedudukan gurun-gurun ini, maksudnya negara-negara di mana terdapatnya gurun ini. Contohnya macam gurun besar Australia ni semestinya kita tahu dia di negara Australia. Jadi yang lain ini cikgu nak minta awak untuk cari di manakah kedudukannya, di negara mana kedudukan gurun ini. Baik, kita pergi kepada ciri hidupan liar pula di gurun panas. Apa ciri-cirinya? Jadi kebanyakan ciri ataupun kebanyakan hidupan liar yang terdapat di gurun panas adalah jenis nokturnal. Nokturnal. Apakah maksud nokturnal? Ini ialah hidupan yang aktif pada waktu malam. Okey? Hidupan yang aktif pada waktu malam. Okey, ada tak dia tulis kat sini? Kita akan tulis aktif. Okey, aktif pada waktu malam. Dah nampak tak? Okey. Kalau dalam buku teks dia ada tunjukkan. Okey. Kita ambil warna merah mungkin lebih jelas. Nokturnal ialah hidupan yang aktif. Okey. Aktif pada waktu malam. Okey, ni hidupan jenis nokturnal Hidupan liar di sini hidupan ini akan menjimatkan tenaga dan air di dalam badan dengan cara berteduh di bawah pokok ataupun bersembunyi di dalam lubang dan hanya bergerak pada waktu malam. Inilah dia penerangan kepada nokturnal tadi. Dan untuk mencari makan. So mereka nak cari makan pun pada waktu malam. Jadi boleh bayangkan tak, rasanya semua hidupan di sini mereka mempunyai mata yang terang pada waktu malam Contoh ada unta. Ini kita tahu memang adalah tumbuhan di gurun panas, adalah unta. Kemudian yang lain juga adalah hidupan seperti kalajengking, tikus jerboa, cicak hutan, biawak pasir, musang phoenix, edex antelope dan rusa gazelle. Jadi awak boleh pilih mungkin 3 lah yang senang untuk awak ingat unta, kalajengking, tikus jerboa Awak boleh baca semua contoh ni untuk pengetahuan lah supaya awak tahu yang mana hidupan ini hidup di gurun panas. Tetapi awak boleh ingat 3 lah contoh yang ni lah dalam gambar ni. Ada kalajengking, biawak pasir, edex antelope ni macam rusa Jadi awak boleh ingat ini adalah hidupan di padang pasir. Okey, mari kita beralih kepada tumbuhan di hutan ataupun hidupan tumbuhan dan hidupan di hutan monsun tropika. Alright. Hutan jenis ini terdapat di negara seperti India, Sri Lanka, Bangladesh, Filipina, Myanmar, Thailand, Laos yang mengalami musim kering dan juga musim hujan yang nyata. Okey, jadi contohnya ini kita lihat di mana gambar di Kanchanaburi, Thailand. Kemudian kita ada di Yangon, Myanmar, dan kita ada di Taman Negara Yala, Sri Lanka. Okey. Contoh kawasan hutan monsun tropika dunia kita boleh ambil India, Myanmar, Thailand, Sri Lanka Jadi kalau cikgu nak minta awak untuk ingat mungkin awak boleh gunakan akronim Awak boleh gunakan STEAM SSTIEAM
M ya, iaitu S untuk Sri Lanka, kemudian T untuk Thailand, I untuk India, dan M untuk Myanmar. Okey, so boleh ingat yang tu lah. Baik, kita teruskan dengan kedudukan hutan monsun tropika, iaitu kita ada di Sri Lanka, India, Thailand. Okey, kita boleh masukkan sekali sini ada Bangladesh, Myanmar, Laos dan Luzon ya. Luzon tu di Filipina. Jadi kalau kita lihat hutan monsun tropika ni dia semua berada di kedudukan yang dekat saja ni semua. Di area ini adalah hutan monsun tropika. Jadi kalau kita lihat semula dia adalah yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau gelap di sini. Okey. Baik. Teruskan kepada ciri-cirinya pula. Okey, ciri-ciri tumbuhan semula jadi di hutan monsun tropika terdiri daripada tumbuh-tumbuhan yang berkayu keras. Okey, seperti pokok jati, penaga, cendana, jelutong, buluh, rotan. Okey, dan pokok-pokok di sini tumbuh antara 20 hingga 30 meter ketinggian dia. Ataupun berada pada ketinggian 20 hingga 30 meter. Daun pokoknya banyak. Okey, cuba tengok daun dia banyak dan lebar bagi mendapatkan cahaya matahari. Hujung daun berbentuk tirus. Okey, dan hutan ini adalah hutan yang jarang dan nampak berlapis-lapis, tetapi lapisan tu adalah tidak nyata. Jadi hujung daun yang berbentuk tirus tadi ni okey, ni pun adalah antara ciri kita lihat ni contoh dia. Okey, ni adalah pokok rotan, kemudian jelutong, pokok jati dan pokok buluh. Okey, mari kita lihat ciri hidupan liar di hutan monsun tropika. Jadi kebanyakannya adalah berbulu nipis, kulit berkedut dan bersaiz besar. Ni 3 ciri dia. Haiwan seperti ni contoh dia, rusa dan gajah terdapat di lapisan lantai hutan. Lantai hutan ni maknanya berada di atas permukaan tanah lah. Monyet dan pelbagai jenis burung terdapat di lapisan atas, di bahagian pokok, di atas pokok. Juga terdapat haiwan jenis karnivor seperti haiwan harimau Bengal, ular dan juga buaya di dalam hutan monsun tropika. Okey, boleh lihat gambar-gambarnya di sini, gambar-gambar hidupan liar yang ada. Baik, mari kita beralih kepada hutan daun luruh sederhana. Okey, kita guna warna hijau. Okey, kawasan hutan ini meliputi kawasan Amerika Utara, Jepun, New Zealand, Amerika Selatan, Eropah Barat, Korea Selatan dan Australia. Jadi kita boleh ambil 4 negara di bawah ini sebagai contoh. So macam mana kita nak buat akronim untuk kita nak ingat? Okey. AEKK. AEKK. Macam mana kita nak buat? KK ataupun macam mana yang penting pelajar boleh senang nak ingat ni. AEKK. Australia, Eropah Barat, Kanada, Korea Selatan. Okey. Jadi contoh-contohnya tadi sini di Jerman, di Ireland, di Southwestern Ontario. Okey. Baik. Kita teruskan kepada lokasi ataupun taburan hutan daun luruh sederhana. Okey, ada di sini di Eropah Barat, nampak kawasan yang warna pink-pink belacan, kemudian di kawasan Mexico, Amerika Syarikat, Kanada, kemudian di Korea Utara,
di Korea Selatan juga, kemudian Jepun, di China. Ni kawasan-kawasan dia, ada lagi di bawah ni di Australia dan New Zealand. Okey, Australia di New Zealand. Kemudian di Chile, iaitu di selatan Chile. Okey. Dia boleh lihat kedudukan hutan daun luruh sederhana. Okey. Baik, mari kita lihat ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di hutan daun luruh sederhana. Apa ciri-ciri dia? Daunnya ialah berdaun nipis dan lembut. Ini ciri daun dia. Dan batang pokok berkulit tebal untuk mengurangkan transpirasi semasa musim sejuk. Okey. Dan batang pokok juga berbentuk silinder. Okey. Dan mempunyai cabang dahan yang banyak. Okey, ini ciri pokok dia. Spesies pokok kayu keras sederhana sangat bernilai untuk kegiatan pembalakan. Dia ada pokok kayu keras sederhana. Apa contoh pokok dia? Ialah pokok oak, ash, elm, berangan, maple, poplar dan beech. Jadi sebenarnya senang nak ingat, awak boleh lihat di bahagian nama-nama yang pendek-pendek ni. Tiga huruf je ni. Okey. Dan inilah contoh pokok dia, ada gambar dia sekali. Okey. Bagaimana pula dengan ciri hidupan liar di hutan daun luruh sederhana? Okey, dia hidupan ini menyesuaikan diri dengan perubahan musim. Okey, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan musim. Antaranya ialah seperti chipmunk, ia berhijrah atau berhibernasi pada musim sejuk. Okey. Contoh hidupan liar ialah white letter hairstick. Ni nama dia hairstick kemudian ada lesser purple. Kemudian lesser purple emperor. Yang ni nama dia panjang-panjang pula rusa, badger, tupai merah, beaver, kemudian musang merah. Okey. Contoh hidupan liar jenis burung pula, kita ada burung belatuk hitam dan juga burung hantu. Ini yang ada di hutan daun luruh sederhana. Okey. Hutan daun luruh sederhana ni dia mengalami 4 musim ni. Ada musim sejuk dan musim panas. Okey, mari kita lihat hutan konifer. Okey, hutan konifer. Beralih kepada hutan konifer, di mana meliputi kawasan Amerika Utara, Kanada Utara, Eropah dan Rusia. Jadi contoh kawasan hutan monsun, hutan konifer. Monsun tropika pula. Potong Okey. Kita potong. Okey. Sebenarnya dia contoh hutan kawasan konifer ialah di Rusia, Kanada Utara, Amerika Syarikat dan Eropah. Jadi mungkin yang ini awak boleh buat akronim dia ialah REKA, R-E-K-A. Nak ingat. Rusia, Eropah, Kanada dan Amerika Syarikat. Okey. Mari kita lihat kedudukannya dalam peta dunia. Hutan konifer berada di sini Rusia. Ini warna orange. Besar kedudukan dia, hutan konifer. Kemudian di sini dan itu saja kawasan Eropah, Amerika Syarikat, Kanada Utara. Okey. Bagaimana dengan ciri-ciri tumbuhannya? Kita lihat kanopinya berbentuk kon untuk mengelakkan salji berkumpul di atasnya. Kanopi dia berbentuk kon. Kanopi ni maksudnya puncak kepada pokok ni berbentuk kon untuk mengelakkan salji berkumpul di atasnya. Batang pokok berkulit tebal. Batang pokok ni berkulit tebal, lurus dan tinggi. Daun pokok pula bersaiz kecil, halus dan berbentuk jarum untuk mengelakkan kehilangan air melalui proses transpirasi.
Okey. Dan kanopinya berbentuk kon untuk mengelakkan salji berkumpul di atasnya. Okey, ini yang dia dah ulang yang first tadi. Okey. Permukaan daun bersalut lilin. Daun dia bersalut lilin untuk mengelakkan ancaman frost. Frost ni ialah membeku dan busuklah, rosak. Akar pokok conifer. Okey, frost ya, cikgu terangkan sekali lagi yang keadaan yang wujud apabila suhu permukaan bumi jatuh di bawah takat beku. Maksudnya dia kosong darjah di bawah takat beku hingga terbentuknya hablur air yang halus. Okey, jadi itu adalah dipanggil sebagai frost. Okey. Ancaman frost ni ancaman yang sejuk lah, terlalu sejuk dan boleh merosakkan tumbuhan. Okey, akar pokok conifer pendek dan yang kita lihat ni, akar conifer ni pendek dan sesuai untuk tumbuh di tani podzol pada musim sejuk. Okey, jadi ini pun adalah antara kawasan yang ada musim sejuk dan ada juga yang memang sejuk sepanjang tahun, ya. Kalau kita perasan perbezaannya, di sini akar pokok conifer pendek, jadi berbeza. Kalau kita lihat dengan yang di padang pasir tadi, akar pokoknya ialah panjang. Okey. Jadi kalau awak boleh ingat, untuk kawasan yang bersalji ais macam ni, awak ingat akar dia pendek. Jadi kalau kawasan yang berpadang pasir yang kering, akarnya panjang. Kepadatan pokok adalah sederhana. Okey. Hanya terdapat beberapa spesies pokok sahaja. Jadi tak banyak spesies, ni antaranya pine, fir, spruce dan juga cedar, ya. Jadi ada contoh-contoh gambar dia di sini, ya. Jadi kebanyakannya berbentuk kon, ya. Dia punya atas ni ataupun dipanggil sebagai kanopi, ya. Kalau awak perasan, ya. Atas ni dia akan bawah besar, lebar, dan atas ni dia akan jadi tirus. Okey, ciri hidupan liar di hutan conifer, Apa ciri hidupan liarnya? Adalah seperti burung. Hijau, kita tukar merah. Okey, burung dan binatang yang sangat aktif pada waktu musim panas. Okey, sangat aktif pada musim panas kerana mencari makanan. So mereka ini ataupun hidupan liar ni akan aktif pada musim panas untuk cari makanan. Jadi pada musim sejuk, rusa dan burung akan berpindah ke kawasan yang lebih panas di bahagian selatan, ya. Jadi mereka ini akan berhijrah. Akan melakukan penghijrahan. Apa contoh hidupan liar di kawasan hutan conifer? Kita ada beruang, ada moose, ada lynx, ada tupai merah. Contoh hidupan liar jenis burung pula ada burung hantu, belatuk, burung blue jay dan burung raven, ya. Jadi ni adalah gambar dia. Burung raven ni macam burung gagak, hitam. Ni moose, kemudian lynx dia macam harimau, kemudian burung blue jay ni, Baik, mari kita lihat kepada 8.2, iaitu kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar, ya. Jadi kita telah mengetahui jenis-jenis tumbuhan dan hidupan liar di setiap hutan-hutan, dan sekarang kita lihat apakah kepentingannya, iaitu yang pertama ialah pelancongan. Okey, kebanyakan kawasan hutan semula jadi mempunyai tarikan sebagai kawasan ekopelancongan. Okey, contohnya, right. Contohnya 81% daripada hutan monsun tropika adalah terdiri daripada Erawan National Park di Thailand dan menempatkan hidupan liar yang hampir pupus. Okey. So dijadikan tempat untuk perlindungan lah, untuk hidupan yang hampir pupus. Antaranya seperti gajah dijadikan sebagai pengangkutan untuk menjelajah kawasan tersebut. Jadi pelancong boleh datang naik gajah dan boleh melihat kawasan persekitaran, Ini di kawasan Erawan National Park, di Thailand. Dan di kawasan gurun panas pula, unta turut dijadikan sebagai pengangkutan dan tarikan pelancong.
So pelancong datang nak naik unta kena bayar kemudian boleh dibawa untuk jalan-jalan di sekitar kawasan gurun ataupun padang pasir. Ini contoh untuk pelancongan. Ini di hutan monsun tropika, ini di hutan padang pasir, di hutan gurun panas. Gurun panas. Kemudian mari kita lihat kepada yang kedua, ialah menjadi penghalang kepada hakisan. Okey, bagaimana Mari kita lihat tumbuh-tumbuhan semula jadi memainkan peranan penting dalam menghalang hakisan tanah. Daun yang besar, daun yang besar fungsi daun tumbuhan mampu memecahkan butiran hujan dan mengurangkan kelajuan titisan hujan yang jatuh ke bumi. Jadi kalau kita sebab itu kalau tumbuhan ataupun pokok ataupun kawasan tanah tinggi kita, kalau kita melakukan pembalakan, kita mesti buat penanaman semula. Kalau tidak, kawasan itu akan gondol dan mengakibatkan hakisan hakisan tanah yang berlaku. Seterusnya boleh menyebabkan tanah runtuh dan sebagainya, banjir Jadi kita sambung lagi akar pokok pula akan mengurangkan air larian permukaan dan menjadi penghalang hakisan. Larian permukaan ni maksudnya bila ada akar pokok dia akan serap air. Dia akan bertindak sebagai span. Tapi kalau tak ada akar pokok, air tu akan berada pada permukaan sahaja dan dia akan mengalir laju di atas permukaan. Ini yang membawa kepada hakisan. Okey, jadi di kawasan air masin pula. Ini kalau di kawasan hutan mungkin di tanah tinggi Kalau di kawasan air masin pula kawasan pantai ataupun di kawasan paya bakau. Pokok-pokok bakau dia menjadi penghalang semula jadi kepada air laut. Okey, akar pokok bakau. Fungsi akar pokok bakau menguatkan struktur tanah serta menahan tindakan ombak di pinggir pantai. Jadi kalau ombak yang kuat biasanya di pinggir pantai menyebabkan hakisan pantai berlaku dengan teruk. Tapi sekiranya ada pokok bakau, dia akan menjadi penghalang kepada tindakan ombak tersebut. Jadi ini adalah tindakan ataupun kepentingan sebagai penghalang hakisan. Yang ketiga, kepentingannya adalah dalam aspek ekonomi. Okey, mari kita lihat contohnya batang pokok di hutan konifer dan juga hutan monsun tropika. Okey, batang pokok digunakan untuk tujuan pembalakan yang menghasilkan sumber kayu untuk ekspor. Ini juga membekalkan bahan mentah untuk buat kertas. Okey, jadi ini untuk kepentingan ekonomi ataupun pendapatan terhadap negara. Aktiviti pembalakan telah membuka peluang pekerjaan kepada penduduk di kawasan ini. Apa contoh pekerjaan-pekerjaan dalam bidang pembalakan? Jadi kalau kita lihat di sini, ni pekerja sebagai pemandu lori, mungkin pekerja sebagai pengendali mesin, mungkin pekerja sebagai penebang pokok, yang menebang pokok. Okey. Jadi ada banyak pekerjaan yang memberikan pendapatan kepada penduduk. Dan yang akhir sekali kita ada sebagai sumber perubatan. Okey, sumber perubatan. Mari kita lihat penyelidikan di barat mendapati tumbuh-tumbuhan boleh merawat pelbagai jenis penyakit. Okey, antara bahagian tumbuhan yang sering digunakan sebagai ubat ataupun ramuan ialah daun, bunga, akar, kulit kayu dan hampas buah. Okey, mari kita lihat contoh yang pertama. Batang pokok prickly pears dapat menurunkan tahap kolesterol dan membantu mengekalkan kandungan gula dalam badan serta membantu merawat penyakit kencing manis. Ada 3. Okey. Ini fungsi kepada batang pokok ni, batang pokok prickly pears ni. Yang kedua, pokok oak dapat digunakan untuk menyembuhkan masalah cerit-lirit, sakit tekak dan luka. Ini hasil kajian penyelidikan yang dibuat di barat.
Kemudian yang ketiga, daun pokok pin. Yang kaya dengan vitamin C digunakan untuk membuat teh. Manakala bijinya pula berfungsi untuk sebagai bahan antiseptik semula jadi untuk merawat luka. Jadi kalau ada, macam kita biasa dekat kampung-kampung, ada orang menggunakan perubatan tradisional menggunakan tumbuh-tumbuhan, akar pokok kayu. Macam kita di Malaysia terkenal dengan penggunaan Kacip Fatimah, mungkin sebab ginseng, tongkat ali. Jadi di barat pun mereka menjalankan penyelidikan dan mereka mendapati memang ada nilai ataupun sumber perubatan daripada tumbuh-tumbuhan ini. Okey? Jadi itu sahaja perkongsian kita berkaitan dengan tajuk bab 8 dalam geografi tingkatan 3, iaitu tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Jadi cikgu harap dengan perkongsian ini para pelajar dapat menyiapkan nota dengan lebih mudah dan lebih memahami topik ini. Seterusnya boleh menjawab soalan-soalan latihan yang terdapat dalam modul yang semua pelajar ada, ya. Baik, itu sahaja daripada cikgu. Kita jumpa lagi nanti. Sekian, terima kasih.